kita cuba tengok beberapa konsep yang ada lagi dalam teori pengeluaran. Yang ni untuk pengiraan. Yang pertama sekali kita kena lihat jumlah keluaran. Okey, jumlah keluaran ni ringkasannya adalah kita tulis TP. TP ni adalah total production lah, total product ataupun total production lah, jumlah keluaran lah dalam bahasa Malaysianya. Okey, menggunakan konsep fungsi pengeluaran satu input berubah tu, mana kita tulis macam ni lah, sebab kita andaikan ada dua input tadi kan. Sebenarnya input kita tu dalam ekonomi ada 4, buruh, tanah, modal, usahawan, tapi kita mengandaikan dalam teori kita, dalam analisis kita ni, keluaran ni berfungsi dia sebab oleh dua input ni, buruh dan tanah. Dan saya sebut tadi buruh adalah input berubah dan tanah input tetap. Dua-dua ni saling berkait lah. Jadi bila ada input tetap, saya kata dia berada dalam jangka masa pendek. Kita sedang menganalisis keluaran dalam jangka masa pendek, bukan jangka masa panjang. Jumlah jumlah keluaran ni jumlah output. Jumlah keluaran yang dapat dihasilkan dengan menggunakan sejumlah kuantiti input tertentu. Okey, jumlah output yang dapat dihasilkan dengan apabila menggunakan sejumlah kuantiti input tertentu. Sejumlah kuantiti input tertentu kan sejumlah buruh atau tanah tertentu lah. Dengan sejumlah tanah dan input tertentu, maka kita dapat menghasilkan keluaran tersebut. Okey, kita faham lagi lah. Nanti kita tengok lagi. Setiap tambahan satu unit buruh, apabila input buruh, sebab buruh ni input berubah kan. Jadi apabila kita menambahkan satu unit buruh dan tanah ke atas tanah yang tetap tu kan, so dia akan menghasilkan output yang semakin bertambah. Faham Okey, kalau tak faham lagi saya cerita begini. Okey, yang cerita ni satu ni jadual. Saya jadual kita kena tambah jadual lah. Imagine sekarang ni ada satu tanah yang luas, dipandang, ada pandang luas kan, 1 ekar tanah tu, 1 ekar. Okey, this is tanah lah ni. K ni tanah. Okey, ni K ni tanah kan. Jadi ini satu ni maknanya tanah kan input tetap. Dia tetap lah. Satu ni merujuk kepada 1 ekar. 1 ekar. Tanah tu 1 ekar kan. Jadi satu lah. Tapi kita start dengan labor. Ni L ni buruh dalam bahasa Inggeris labor. Jadi sebab buruh ni input tetap. So dia tetap lah 1 ekar. Kan? Buruh ni input berubah. Buruh ni input berubah ditambah ke atas input tetap. Jadi contohnya mula-mula kosong. Semasa tak ada buruh, hanya ada tanah sajalah. Kan? Di padang tu ada tanah saja kan. Jadi total produk ataupun jumlah keluarannya sifar lah kosong. Tak ada lah sebab buruh tak ada orang bekerja kat tanah tu. Jadi macam mana nak ada keluaran? Kosong, sifar lah keluaran. Sebab tak ada buruh kan, buruh tak ada. Tanah terbiar. Tanah ada sebab dia kos tetap kan. Dia input tetap. Dia ada tapi tak ada buruh. Tak adalah keluaran. Okey, lepas tu bila seorang buruh ada seorang buruh ditambah. Ada seorang bekerja di tanah tu. Yang 1 ekar kan. Bila seorang buruh ditambah diletakkan di tanah tu, jadi didapati jumlah keluaran pun terhasil. Kita bagi terhasil ataupun dihasilkan sebanyak 5 ni. Okey, kalau dia ni tanam padi, jadi 5 kilo padi lah. Itu maksudnya. Jumlah keluarannya adalah 5 padi. Okey. Jadi kalau buruh yang seterusnya ditambah daripada 1 orang kepada buruh yang kedua, 2 orang kan. Sekarang buruh ada 2 orang lah. Jadi sekarang ni di atas satu tanah 1 ekar tu ada 2 orang buruh mengerjakan tanah tersebut. Mungkin tanah padi kan. Kita andaikan tanah padi lah. Tadi seorang.
Dengan seorang buruh yang mengusahakan tanah 1 ekar tu, dia dapat menghasilkan 5. Sekarang ni dengan 2 orang, dia dapat menghasilkan 14 kilo. Itu maksud total produk tu. Jumlah keluaran semakin meningkat. Maksud ayat di sini, setiap tambahan 1 unit buruh, nampak? Satu kan kita tambah, dan tanah adalah tetap, dia akan menghasilkan output yang semakin bertambah. Ini maksudnya output semakin bertambah. Cuma dekat sini nanti kita terang. Jadi kalau tambah 1 lagi buruh, itu maksud ayat ini ya. Tambah 1 lagi buruh daripada 2 kepada 3 unit. Jumlah keluaran semakin meningkat daripada 14 kepada 28. Bila ditambah lagi 1 unit buruh daripada 3 ke buruh yang keempat ke atas tanah yang sama. Sebab tanah itu tetap tak berubah kan. Jumlah keluaran semakin meningkat daripada 28 kilo kepada 40 kilo beras. Contoh kalau penanaman beras dah. Okey. Tambah lagi, bertambah lagi keluaran. Bila buruh ditambah, tambah lagi keluaran. Bila buruh ditambah lagi daripada unit yang ke-5 kepada unit yang ke-6, sekarang ada 6 orang buruh. Semakin banyak buruh ditambah, semakin banyaklah, semakin meningkatlah jumlah keluaran. Okey, dan pada satu ketika dia sudah mula, nampak tu, keluaran mencapai maksimum pada tingkat buruh ke-7. Okey, walaupun maksimum ni 6 dah maksimum, tapi biasanya kita anggap yang kedua ni yang maksimum lah. Okey, ni yang ke-7 ni, 6 tu dah capai 52 kilo kan, yang dah tinggi lah maksimum, tapi kita anggap unit yang kedua selepas tu 52. Okey, jadi dan selepas dia mencapai keluaran yang paling maksimum, paling tinggi, iaitu sebanyak 52 kilo ni, jika buruh ditambah lagi ke atas tanah selepas itu, daripada 7 tambah lagi ke 8 unit. Bila buruh ditambah lagi, kita dapati selepas itu jumlah keluaran yang telah mencapai maksimum tu sudah mula berkurang semula. Okey, daripada 52 kepada 48. Jadi kalau kamu perhatikan, dengan tambah input tetap sama, apabila buruh ditambah ke atas input tetap secara berterusan, jadi jumlah keluaran meningkat, kemudian maksimum, dan seterusnya berkurang. Okey, itu maksud ayat di sini dan juga jadual ni. Boleh faham Okey. Kita pergi kepada keluaran purata. Keluaran purata ni adalah AP ya. AP. Keluaran purata adalah AP. Apa maksud AP? Average product. Maksudnya keluaran purata lah. Okey, ini bahasa Inggeris. Okey, keluaran purata diperolehi, kita boleh perolehi dari keluaran purata ni. Sampai sebelum tu kita tengok dia punya maksud. Apa itu keluaran purata? Keluaran purata ialah keluaran yang dapat dikeluarkan oleh setiap unit input berubah. Maksudnya dia puratakan. Jadi keluaran purata tu maknanya keluaran bagi seorang buruh. Input berubah kan buruh kan. Jadi jumlah keluaran yang dikeluarkan oleh seorang buruh, per unit buruh lah. Kita purata kan. Jadi macam mana kita dapat rumus keluaran purata ni? Jumlah keluaran TP bahagi dengan jumlah buruh L. L tu buruh kan. Jadi contohnya nak dapat keluaran purata, jika jumlah keluaran 14 ni pada unit yang kedua ni, buruh yang kedua nampak kan, 14 bagi dengan 2 buruh 7. Keluaran puratanya 7 lah. Kalau keluaran purata pada unit yang ketiga, 28 jumlah keluarannya bagi dengan 3 dapat 9.3. Kan, kalau nak dapat keluaran purata pada buruh yang keempat, jumlah keluaran 40 bagi 4 10 keluaran purata dia. Kalau nak dapat keluaran purata bagi buruh yang kelima,
TP dia 48 bagi dengan 5 dapat 9.6. Dan begitulah seterusnya cara kita nak dapat lah rumus peluang purata tu. Maknanya kita bagikan dengan jumlah buruh, okey, pada buruh tertentu lah. Kalau 8 tu berapa keluar purata pada buruh ke-8? Jumlah keluarannya 48 bagi 8 dapat 6. Okey. Jadi ciri-cirinya kalau kita perhatikan dekat sini cuma saya nak bagi tahu mula-mula ni. Mula-mula ni semasa buruh ataupun TP kosong. TP memang kosong lah. Buruh pun kosong. Semasa buruh sifar ni, TP mesti ditulis dash. Okey, kita tak tahu, kita tak boleh nak detect berapa dia punya nilai dia kat sini. Sebab tu permulaan tu kalau jadual tu bermula bukan pada 0 atau dia bermula pada 1 tak apalah, itu taklah 5 kan, 5 bagi 1 5. Tapi kalau ni mula-mula pada sifar tak payah kira, you dash kan. Siapa tulis kosong? Ramai orang akan tulis kosong dekat, sebab dia kosong kan. Salah, dia akan kamu akan dipotong markah sebab salah, kesalahan pada angka di sini. Kosong dengan dash berbeza kan. Okey, tolong ingat tu kan. Okey, jadi ciri-cirinya dash, kemudian dia naik meningkat. Ciri-ciri nampak meningkat sampai maksimum ni pada unit buruh yang keempat. Paling tinggi pada 10 kan. Kemudian dia turun balik. Tapi dia still positif, nampak? Dia tak pun bernegatif. Dia turun tapi dia tak negatif. Okey. Jadi ciri-cirinya AP meningkat pada jumlah awal. Nampak meningkat. Mula-mula dash, kemudian dia meningkat. Okey. Dia akan meningkat pada jumlah awal penggunaan input berubah lah. Okey. Ni. Awal-awal 1, 2, 3 ni dia meningkat. Dan dia akan mencapai maksimum pada unit buruh keempat, kan? Dia maksimum bernilai 10. Dan selepas tu dia akan mula menurun lah. Selepas buruh yang keempat, nampak, dia akan menurun 9.6, 8.8 seterusnya. Tapi still sentiasa bernilai positif. Dia masih bernilai positif. Okey. Itu ciri-ciri keluk AP. Okey. Okey, kita cuba tengok keluaran produk. Tadi tak keluar dia punya ni kan. Jumlah keluaran produk bentuk keluk TP tadi macam ni dia naik maksimum, dia turun yang ini ni kena sedikit pembetulan sedikit. Dia ada lengkuk macam ni sikit, dia turun sikit sini. Dia bukan straight naik dia bukan macam kalau kita jumpa dalam bab 4 tu, kalau TU kan, total utility bab 4. Total utility bab 4 tu dia naik dia straight, dia gemuk kan, dia naik dia macam ni. Tapi ni dia lengkung sikit. Total produk ni dia turun sikit sebenarnya, turun sikit kat sini, dia ada lengkuk kat sini kemudian dia lengkuk kat atas ni. Dia bonggol ke atas ni, lepas tu dia maksimum dan dia turun. Itu je beza total utility dalam bab 4 tu dengan total product dalam bab 5. Saya minta kamu jangan tertukar ataupun kamu tak tahu benda tu. Okey, pastikan bila kamu lorekkan, kamu lakarkan, dia ada lekuk ke bawah sikit, naik, tengok cursor saya ni, turun, lekuk naik, kemudian dia macam ni. Sini betul dah ni, yang sini dah betul macam ni, cuma dekat sini ni ada lekuk sikit, lekuk turun sikit kat situ. Okey, yang itulah. Okey, yang ni keluk ni rajah dia untuk keluaran purata ni dia naik, dia turun. Okey, ni sebenarnya tak ada lekuk-lekuk, dia naik, dia turun. Dia bulat lah, dia berbentuk bulat. Dia naik, capai maksimum. Kalau kat sini maksimum pada 10 kan, dekat sini lah. Dekat sini. Pada unit. Maksimum 10 pada buruh yang keempat. Dekat sini lah. Dia 10 kat sini kan. Okey. Tentu lah. Okey. Kita pergi kepada keluaran SUT. So ada tiga konsep penting. Jumlah keluaran TP, keluaran purata AP dan keluaran SUT MP. Keluaran SUT ni MP, SUT marginal kan, marginal product, MP marginal product. Okey,
Keluaran SUT ni bahasa Malaysia, keluaran bahasa Inggerisnya marginal product.